Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Kaifa halukum jami'an? Okay, alhamdulillah. Ustaz tanya seorang lagi, seorang jawab. Ustaz tanya seorang, seorang jawab. Takkanlah Ustaz nak tanya 18 kali. Yang lain ada tak yang lain? Wujud ke tidak? Ada. Buka sikit sound tu, tak dengar suara. Takut cakap seorang-seorang nanti kan. Okey, insya-Allah. Pertama sekali, kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu tajuk adat wal ma'dud. Okey, tajuk ni sebenarnya okey, Ustaz jujur lah, masa Ustaz belajar kat Morocco tu, bila belajar tajuk adat-adat wal ma'dud, tajuk ni adalah antara tajuk yang paling payah untuk Ustaz nak ingat dia punya kaedah. Sebab kaedah dia banyak sangat. Adat wal ma'dud ni dia mempunyai kaedah yang agak banyak, sehingga kan kita pening nak apa? Kita pening lah nak buat dia. Okey. So untuk pertama kali ni Ustaz akan ajar awak dengan cara simple. Kemudian kalau awak tetap tak faham, Ustaz ada kaedah lain nak bagi awak, insya-Allah. Nak bagi mudah faham lah. Okey, dah salin belum? Yang Ustaz suruh salin tadi. Dah. Okey, yang ni sebenarnya ada dalam ni, ada dalam buku apa ni? Buku purple awak tu. Kenapa Ustaz suruh salin ni? Sebab Ustaz nak awak tulis. Ustaz tak nak awak dengar syarahan Ustaz panjang-panjang, awak dengar je. Confirm awak tak faham. Sebab tajuk ni memang pening. Ustaz pun jujur, tajuk ni pun Ustaz tak mahir, tak kuasai. Moga-moga dengan asbab Ustaz mengajar awak dan awak belajar, Ustaz mahir, awak pun mahir, insya-Allah. Okey, insya-Allah, semoga. Tajuk ni kalau nak kata buat setakat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 10, nombor 11, 12. Senang lah, sebenarnya senang tajuk ni. Kalau nak katakan Ustaz boleh tak buat, Ustaz boleh tak buat nombor, boleh. Tapi kita takut salah. Sebab tajuk ni kalau awak perasan, dia tengok ada berapa kaedah ni. 1, 2, 1 kaedah. 3 hingga 10, 1 kaedah. 11 hingga 12, 1 kaedah. 13 hingga 19, 1 kaedah. Nombor 10 genap, 1 kaedah. Nombor 10 ditambah 1 hingga 2, 1 kaedah. Nombor 10 ditambah 3 hingga 9, 1 kaedah lagi. Ada berapa kaedah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kaedah. Kaedah dia bukan senang-senang. Kaedah dia awak kena tahu nombor, lepas tu awak kena tahu mana perlu jamak, mana perlu satu, mana perlu lelaki, mana perlu perempuan. Okay, so waktu Ustaz minta awak salin yang ni, kotak-kotak ni, supaya awak bersama-sama dengan Ustaz kita buat. Kita buat. Kalau Ustaz cakap seorang-seorang, kan awak kata Ustaz tajuk adat madu susah lah. Memang lah, sebab awak dengar. Cuba awak buat sekali. Okey, insya-Allah. Okey, sediakan pen, sediakan kertas yang dah salin tadi. Jadi kita mula pada nombor 1 hingga 2 dahulu. Okey, sebelum kita mula, kita kenal dulu mana dia adat, mana dia ma'dud. Okey, apa maksud adat? Makna adat. Adat. Yang tu ma'dud. Ya, kalau adat maksud dia bilangan. Okey, so ma'dud tadi apa, Mirul? Okey, perkara yang dibilang. Okey, so ni adat, yang ni ma'dud. Bilangan dan juga perkara yang dibilang. Okey. Yep. Okey, untuk nombor 1. Okey, untuk nombor 1 dan nombor 2. Okey, Ustaz bacakan lah. Ustaz baca dia punya syarah dia, awak dengar je. Kalau awak nak tengok pun boleh, tak ada masalah. Okey, supaya awak lagi senang faham. Tapi nanti awak rujuk yang ni, apa nama ni, table ni. Okey, kotak-kotak ni. Okey, untuk nombor 1 dan nombor 2, adat dan ma'dud hendaklah sama dari segi muzakkar dan juga dari segi muannas. Dari segi muzakkar dan juga muannas,
dan juga bilangan pun kena sama. Okey. Jadi adat tadi kita kata adat ni merupakan bilangan, betul? Betul tak? Okey, adat ni adalah bilangan. Maknanya kat sini nak letak apa sebenarnya? Sepatutnya sebenarnya kan dalam buku ni dekat belah sini dia terbalik. Ni. Adat kalau dalam ni, kalau dalam buku ni dia tulis adat madud, adat madud, adat madud kan. Okey. Tapi sebenarnya untuk nombor 1 dan nombor 2 dia terbalik. Dia terbalik. Maksud terbalik tu macam mana? Madud dulu baru adat. Untuk nombor 1 dan nombor 2. Tulis tu. Madud dan juga adat. Dia terbalik Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga awak faham insya-Allah. Amin. Okey. Baik, kita mulakan dengan bilangan. Okey, contoh dalam buku kita bagi contoh kitab satu kitab dan dia adalah lelaki. Tulis kat sini kitab. Okey. Baik, jadi dia punya yang jap. Terus baliklah. Sini sebenarnya dibilang, yang ni bilangan. Okey, bilangan dia mesti ikut apa tadi? Mesti ikut jantina dia dan juga bilangan dia. Okey, kena ikut, kena sama. So yang ni mesti sama bilangan dan apa tadi? Bilangan dan jantina. Okey, bilangan dan jantina. Okey, jadi satu dalam bahasa Arab apa dia? Nombor. Ya, wahid. So kita kena buat wahid. Gini. So kitabun wahidun. Ingat terbalik Dibilang dulu baru bilangan. Kitab ni buku, benda yang dibilang. Wahid ni bilangan dia, iaitu 1. Okey. Kemudian perempuan. Kita bagi contoh. Cuba awak bagi contoh apa-apa saja kalimah yang perempuan. 1. Jangan tengok buku Bayangkan je, apa je kalimah yang perempuan seorang. Okey, bagus. Nafidatun. Tulis nafidatun. Okey, jadi ikut kaedah dia, bilangan kena sama, jantina kena sama. So apa jawapan dia? 1. Satu tingkap. Nafidatun. Ya, nafidatun wahidatun. Tulis nafidatun wahidatun. Okey. Dah tulis Okay, seterusnya kita nak cuba buat nombor 2 pula. Cuba buat nombor 2. Awak tulis dekat atas dia ke dekat manalah tempat yang awak rasa selesa. Ustaz padam balik. Okey. Padam balik. Awak buat kat mana yang awak rasa ada kosong, awak manalah. Buat nota sikit untuk nombor 2. Kita cuba buat nombor 2 pula. Okey, baik. Cuba bagi satu bilangan apa-apa saja kalimah yang lelaki tapi 2. Selain kitab. Ya, bagus. Qalamani. Qalamun tambah alif nun. Okey, qalamani. Okey, jadi untuk jadikan dia 2 dalam bahasa Arab Ithnani. So jawapan dia qalamani ithnani. Okey. Qalamani ithnani. Cuba bagi satu kalimah yang bilangan dia 2 dan jantina ada perempuan. Selain daripada nafidah. Selain Faiz. Cuba. Hadiqatani. Okey, syukran. Hadiqatani. Okey, jadi 2 dalam bahasa Arab untuk perempuan. Kalau lelaki ithnani,
Kalau perempuan, isna, isnatani. Tambah ta. Sebelum alif nun, kena tambah ta dekat sini. Sini sebelum alif nun ni, letak ta. So, jadi dia isnatani. Hadiqatani, isnatani bermaksud dua taman. Okay, dua taman. Okay, so ini adalah kaedah yang pertama untuk nombor 1 dan 2. Apa kaedah dia kelas? Ya, mesti sama bilangan dan jentina. Dan dia punya adat makdud dia macam mana? Terbalik. Terbalik. Siapa dulu? Makdud dulu, baru adat. Okay, faham? Faham setakat ni? Okay, insyaAllah ni senang. Ni senang je. Okay, ni untuk pertama settle. Okay, kita masuk yang kedua. Nombor 3 hingga nombor 10. Nombor 3 hingga nombor 10. Sebelum tu siapa ingat formula yang cikgu apa tu? Ustaz apa tu yang bagi yang datang awak? Ustaz Kamil ke apa tak? Dia bagi awak satu formula untuk kira adat makdud ni. Siapa ingat formula tu? Masa tu ada buat program sekolah mestinya. Ingat tak? Ada tulis Kalau ada tulis ni tolong beritahu. Kalau awak nak guna formula tu, tak ada masalah. Tapi nanti Ustaz akan bagi formula baru. Dalam kena hafal formula Ustaz agak. Okey, insyaAllah. Kita masuk kepada nombor 3 hingga nombor 10. Okey, nombor 3 hingga nombor 10. Kita mulakan dahulu dengan adat baru makdud. Bilangan kat sini. Baru kita masuk benda yang dibilang. Okey, sekarang ni kita nak bagi adat dulu ke nak bagi makdud? Nak bagi nombor dulu ke nak bagi benda yang dibilang? Jawapan dia bagi benda yang dibilang. Okey. Kalau awak tanya, Ustaz nak tulis nombor dulu ke nak tulis benda dibilang dulu? Jawapan dia tulis benda yang dibilang dulu. Tapi tulis belah kiri lah. Tulis kat belah kiri. Faham tak? Tak masuk hilang. Faham? Okay, kenapa nak sebut benda dibilang dulu? Sebab masa awak tengah bercakap dengan orang, okey, contohnya awak nak kata, itu ada 3 buah meja. Awak nak kata itu ada 3 buah meja. Sebelum awak sebut 3, awak kena tahu dulu jantina meja. Baru awak boleh sebut 3. 3 tu jadi lelaki ataupun jadi perempuan. Sebab tu saya kata, untuk buat bilangan ni sebenarnya kita kena fikir dulu dia punya makdud, baru kita fikir adat dia macam mana. Okey. Okey, sekarang ni kita ambil satu contoh makdud. Okey, yang ni kita ambil satu contoh makdud yang lelaki lah. Kita ambil lelaki. Siapa nak bagi contoh makdud yang lelaki? Apa-apa saja. Agak-agak apa kalimah yang awak rasa awak nak sebutkan dia sebagai, nak sebut nombor lah, awak nak kata ada 3. Apa dia? Okay, kursiun awak nak sebut 3 kursi. Okay, sebelum tu kursiun, jamak dia apa? Okay, karosi. Okay, kursi lelaki ke perempuan? Kerusi tu lelaki. Ingat kerusi tu lelaki. Okey, tulis dulu. Karasi. Okey, tulis jamak dia karasi. Kemudian kita nak tulis bilangan berapalah antara 3 hingga 10. Kita pilih lah. So contohnya Ustaz nak pilih 9. Contoh Ustaz nak pilih 9 lah. Dia antara 3 hingga 10 Boleh pilih antara 3 hingga 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contoh Ustaz nak 9. Okey, macam mana nak tulis nombor 9 ni? Kaedah dia apa? Okey, kaedah dia dalam buku dia sebut, Ustaz baca kaedah je. Hendaklah berlawan jantina di antara adat dan makdud. Faham?
Faham tak? Kena berlawan. Jantina dia kena berlawan. Okay, tulis sikit nota. Jantina lawan. Okay, jantina dia kena lawan. Bilangan pun kena tahu. Bilangan untuk makdud ni. Okay, bilangan dia macam mana? Bilangan makdud. Macam mana sifat bilangan makdud untuk 3 hingga 10? Bilangan tu macam mana? Karosi ni berapa? Jamak tu kita kata 3. Okey, so 3 lah. Bilangan dia 3 dan ke atas. Dalam bahasa Arab dia ada mufrad, musanna dan juga jamak. Mufrad tu 1, musanna tu 2, jamak ni 3 dan ke atas. Tapi kita anggap jamak tu 3 lah. Bukan 3 sebenarnya, 3 ke atas. Tapi kita anggap 3. Okey, so jantina dia adalah lawan. Bilangan dia 3. Okey, sekarang ni kita nak tentukan adat dia apa. Okey, so kaedah dia jantina dia kena lawan. Jantina dia kena lawan. Okey, karosi jantina dia apa? Baru sebut tadi. Lelaki. Ingat tengok yang satu Karosi tu tengok jantina yang satu. Jangan tengok 3. Bila 3 karosi. Karosi ni 3 lah, 3 kerusi. Dia dah jadi satu perempuan. So jangan tengok 3. Awak tengok ketika dia berada dalam bentuk mufrad iaitu 1. Okey, so kursi adalah lelaki, maka dia punya adat dia kena perempuan. Okey, contoh nombor 9 perempuan. Apa bunyi dia? Ya, tis'atun. Senang je. Tis'atun. Dah siap. Tis'atu karasi. 9 kerusi. Saya nampak 9 kerusi. Ana ra'aitu tis'ata karasi. Macam tu cara dia. Okey, seterusnya kita buat yang perempuan. Siapa nak bagi contoh kalimah perempuan? Selain hadiqatan, selain nafidatan, apa-apa saja. Okey, haqibatun. Back haqibatun. Okey, kat sini kita nak tulis haqibatun ke tidak? Okey, tak kena tulis jamak dulu sebab dia punya bilangan dia kena 3. Okey, apa jamak bagi haqibah? Okey, jamak dia adalah haqaib, jamak taksir. Haqaibun. Ha, qaf, alif, hamzah dan ba. Haqaibun. Okey. Tanya Izni. Haqaibun. Cuba bagi nombor 5. Izni Irfan ada? Izni Irfan. Okey, cuba bagi nombor 5 kat sini. 5 buah beg. 5 beg. Okey, so kat sini nak letak apa? Lima. Okey, kaedah dia apa? Kaedah dia jantina dia kena lawan, bilangan dia 3. Okey, sekarang bilangan haqaib ni kita dah jadikan dia jamak. Settle untuk satu ni. Okey, jantina dia kena lawan. So jantina dia kena lawan dengan ni lah. So 5 kat sini nak letak apa dalam bahasa Arab? Kham satu. Okey. Okey, syukran ala ijabah. Okey, sahih ke khata kelas? Kenapa khata? Ya, jawapan dia adalah khamsun. Okey, ni kena padam, buang ta. Bukan khamsatun Jawapan dia khamsun. Okey, kenapa khamsun? Okey, sebab haqaib ni adalah perempuan. Macam mana nak tahu dia lelaki perempuan?
Ya, tengok ketika dia mufrad. Jangan tengok ketika dia jamak. Kalau awak tengok jamak ni, haqaib, awak tengok ni tak ada. Ni tak ada ta marbutah ni, dia mesti laki. Awak tengok ni, haqaib, ni tak ada ta marbutah, mesti laki. So, awak main buat je. Sini jadi apa? Khamsatun. Contoh khamsata. Khamsatu. Khamsatu haqaib. Bila tengok cek jawapan, jawapan awak salah. Kenapa? Sebab haqaib ni mufrad dia bila dia berada dalam keadaan satu, dia jadi haqibatun. Haqibatun, nampak ada ta marbutah di hujung. So ni sebenarnya perempuan. Kat sini nombor ni kena lelaki. Adat dia kena lelaki, makdud dia perempuan. Okey, boleh tak? Boleh sini? Boleh okey. Seterusnya kita masuk kepada kaedah yang ketiga. Okey, sebelum tu cuba awak baca sekali lagi kaedah pertama dan kaedah kedua. Ustaz bagi masa 1 minit untuk awak ulang kaji balik supaya awak tak rasa pening. Kalau awak tak faham, baca balik. Okey, baca untuk kaedah 1 dan kaedah 2 dulu. Dalam masa 1 minit. Baru Ustaz akan masuk kaedah ketiga, insyaAllah. Okey, insyaAllah kita sambung kaedah yang berikut, iaitu kaedah yang ketiga. Okay, kita dah belajar kaedah untuk nombor 1 dan nombor 2. Kita juga telah masuk kaedah nombor 3 dan nombor 10. Dan kali ini kita akan masuk kaedah yang ketiga, iaitu nombor 11 dan nombor 12. Okay, nombor 11 dan nombor 12, InsyaAllah. Okey, baik. So, cik dulu kaedah dia nombor 13, 11 dan 12. Dia tak tulis ke? Oh, sekali kan. Okey, syukran Midul. Bilangan 11 dan 12. Adat dan makdud hendaklah sama. Okey, adat dan makdud dua ni mestilah sama dari segi muzakkar dan muannas. Adat dan makdud dua ni mestilah sama dari sudut muzakkar dan juga muannas. Okey. Kalau kita lihat nombor 11 dan nombor 12, dia lebih kurang sama dengan nombor 1 dan 2. Dia punya jantina dia sama. Okey. Beza nombor 1 dan nombor 2 ni dengan nombor 11 dan nombor 12 adalah nombor 1 dan nombor 2 dia terbalik. Okey, dia terbalik. Makdud dulu baru adat. Okey, ingat tu. Nombor 11, nombor 12 dia dah ikut flow dia. Adat bu makdud. Adat makdud. Adat makdud. Adat makdud. Adat makdud. Okey. Nombor 11 dan nombor 12 dia adat dulu baru makdud. Dan kelebihan ataupun perbezaan antara nombor 1 dan nombor 2, nombor 1 hingga 2 dan juga nombor 11 hingga 12 adalah nombor 11 hingga 12 dia dah ada dua nombor dekat adat ni. Dia bukan jadi satu. Faham Dia bukan satu lagi dah. Dia dah ada dua. Tak macam nombor 1 nombor 2. Makdud dia ada satu je. Isnani. Satu kalimah je. Isnatani. Satu kalimah saja. Okey, sampai dekat 11 dan 12 adat dia dua. Okey, apa dia 11 dalam bahasa Arab?
Okey, ahada asyara. Kalau 12, isna asyara. Okey. Itu untuk lelaki ke untuk perempuan? Ahada asyara. Okey, itu untuk lelaki. Kalau perempuan, untuk ahada asyara jadi apa? Ihda. Ihda asyarata. Kalau untuk perempuan bagi 12, isna laki. Isnani. Is, isnata. Hmm. Isnata. Nanti kita buat. Okey. Kita mula dulu dengan lelaki. Kita ambil makdud dia lelaki dulu Okey, cuba bagi Ustaz contoh makdud lelaki. Jap, lupa kaedah. Okey, kaedah dia untuk 11 hingga 12 adalah tadi dia kata jantina. Jantina sama. Bilangan. Dia mesti ada jantina dan ada bilangan. Bilangan ni maksud dia bilangan makdud bilangan makdud. Bilangan adat ni kita dah tahu dah. Kita nak tentukan 11 ataupun 12 ke 3 ke 10 ke 9 ke apa ke. Yang Ustaz sebut kat sini bilangan. Bilangan makdud ni Okey, bilangan makdud ni berapa? Untuk 11 hingga 12. Bilangan makdud dia adalah 1. 1. Kaedah. Kalau awak tanya kenapa 1, sebab dia kaedah. Ustaz tak tahu kenapa. Okey. Bilangan dia 1. Nak Ustaz tambah lagi ni. 1 dalam bentuk apa, tapi tak nak, takut awak pening. Okey, awak ingat ni dulu. Jantina dia sama, bilangan dia 1. Okey. Boleh? Jantina sama, bilangan 1. Okey, Ustaz bagi contoh. Satu contoh untuk lelaki. Ustaz ambil apa? Nak ambil apa? Pintu lah, pintu. Okey, pintu dalam bahasa Arab babun. Dan dia lelaki. Okey, kalau ikut kaedah dia, bilangan dia kena 1. So Ustaz staykan dia jadi babun. Ustaz tak jadikan dia jamak babun Ustaz terpaksa cakap yang ni berada dalam keadaan tamyiz. Kita dah belajar sebelum ni tamyiz. Okey, tamyiz adalah untuk menerangkan bilangan yang sebelum. Tamyiz ada 2 jenis. Tamyiz malfuz dan juga tamyiz malhus. Makna kata untuk bahagian untuk tamyiz ni, baban ni sebenarnya baban baban beriatas ada tanwin. Okey. Ni tamyiz apa ni? Jenis apa ni? Tamyiz baban ni. Kalau awak ingat tajuk tamyiz ini adalah tamyiz malfuz bil fa f. Okey. Malfuz. Malfuz ni apa? Yang dia melibatkan bilangan berat, sukatan dan sebagainya. Liter, kilometer, milimeter, isyirin dan sebagainya lah. So yang ni adalah tamyiz malfuz. So kat sini mumayyiz dia. Okey. So kaedah dia adalah jantina kena sama. Jantina kena sama. Baban ni lelaki, maka kita nak cuba buat nombor 11. Kita kena ambil 11 yang lelaki. Jadi jawapan dia ahada asyara. Gitu. Ahada asyara. Boleh? Susah tak? Cakaplah susah. Memang susah pun. Ustaz pun susah. Bukan pening sikit, pening sangat. Melainkan awak pandai. Melainkan awak pandai. Kalau awak pandai, insya-Allah. InsyaAllah awak boleh kalahkan Ustaz. Ustaz bab ni pun lemah sebenarnya. Bab adat makdud ni pun Ustaz lemah. Bab 20, bab 11, 13 hingga 19 ni Ustaz tak hafal. Yang lain hafal. Yang tu, 2 ni tak hafal. So kali ni Ustaz ajar awak, insya-Allah Ustaz cuba hafal. Okey. Cuba buat 11 untuk perempuan kat bawah ni. Bagi saya contoh kalimah perempuan. Apa-apa saja. Apa-apa je.
Hmm. Cepat. 5 Ibnu Sina. Boleh? Zahrah. Okey, tulis siap-siap Zahrah. Iaitu bunga. Okey, kita nak cuba buat ayat 11 11 bunga. Okey, 11 kuntum bunga. Okey, kita tengok kaedah dia. Jantina sama, bilangan dia 1. Okey, bilangan dia berapa tadi? Bilangan dia 1. Nak ubah tak Zahrah ni? Nak ubah tak? Tak perlu. Bagus. Cuma kena buat apa? Ni. Kena tambah apa ni? Tanwin baris atas. Only sahaja. Tak ada baris depan, tak ada baris bawah. Mesti baris atas sebab dia tamyiz. Okey, dah. Zahratan. Okay, sekarang ni kita nak buat adat. Okey, apa dia punya kaedah dia? Jantina kena sama. Okey, apa agak-agak jawapan dia? 11 kuntum bunga. Ihda asyarata. Yang lupa tak tu. Ihda asyarata. Perempuan, semua perempuan. Ihda perempuan, asyarata perempuan, Zahrah perempuan. Ini bilangan dia 1. Yang ni bilangan dia 11 lah sebab kita nak 11. Okey, tu kaedah dia. Boleh? Nak sambung lagi tak? Sambung last lah. Kita sambung 12 lah. Lepas tu kita tamatkan lah kelas kita. Kan masuk lagi kan nanti opening. Okey, kita masuk 12 pula Okey, Ustaz Padam. Macam biasa, awak buat tempat lain. Awak tulis tempat lain lah buat anak panah ke apa ke. Ikut aktiviti masing-masing. Ustaz buat kat sini. Ustaz Padam. Okey, baik. Bagi satu kalimah lelaki yang belum pernah dengar lagi daripada atas-atas ni. Cepat, siapa nak bagi sumbangan? Cepat. 5 sinar. Apa maktabun. Okey, maktabun. So tulis kat sini siap-siap. Maktabun. Okey. Kaedah dia kata apa? Jantina sama, bilangan 1. Okey, so maktabun ni perlu tukar tak? Bilangan dia 1. So tak perlu tukar lah. Cumanya apa je yang nak kena tambah? Ya, tambah tanwin baris atas. So automatik awak kena tambah alif. Okey, jadilah maktaban. Cuba buat 12. Jantina dia kena sama. Cuba buat 12, jantina dia sama. Apa? Isna. Sebenarnya isna ni, tapi dia buang nun. Isna asyara. Ada ta tak? Tak ada, bagus. Isna asyara. Sebenarnya isna ni asyara, tapi dia buang nun sebab mudah-mudah pilih. Okey, betul. Isna asyara. Okey, satu contoh kalimah perempuan. Boleh, tak boleh? Boleh. Jam. Okey, jam. Terus tulis sa'ah. Okey, ada apa-apa nak ubah dari sudut bilangan? Tak ada. Tambah apa? Tanwin baris atas. Kalau ta marbutah tak payah Ta marbutah tak payah tambah alif. Selain ta marbutah jawab tambah alif bila ada tanwin. Okey, sa'atan. Baik, 12. Isnata. Nun dia buang. Okey, nun dia buang Isnata
asyarata. Okey, isnata asyarata sa'atan. Betul jawapan awak. Okey, insyaAllah kita berhenti sampai sini sajalah. 19, 13 ni 19, 10 genap, nombor 10 tambah 1, 2, nombor 10 tambah 3, 9 ni kita sambung nantilah. Okey, so setakat ni sihat masing-masing? Tak demam Tengok tajuk ni ada demam Ustaz. Saya nak kena hafal macam-macam, nak kena hafal ni lain, ada 6 kaedah. Satu tajuk 6 kaedah. Ya Allah Okay, tak apa, jangan risau. Nanti Ustaz akan tengok macam mana. Kalau Ustaz boleh pemudahkan untuk awak, insya-Allah Ustaz akan pemudahkan. Okey, insya-Allah saya rasa memang takkan ada soalan lepas ni. Sebab mungkin awak tengah pening-pening. So kita tangguhlah kelas kita dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.